laut, asam di darat. Dalam akuarium ni ada ikan lah kawan-kawan. Cuba tengok tu. Wah, ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5 ekor ikan lah. Ada juga tumbuhan ni yang dalam akuarium. Oi, cuba tengok ni. Tumbuhan ni dalam balang kaca tak ada ikan pun. Apa bezanya tumbuhan ni dengan tumbuhan tu? Hah? Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Saya Ahmad Nazri, selamat datang ke tahap 1. Saya pasti murid-murid semua mesti tertanya-tanya kan, kenapa tumbuhan ni dalam dia tak ada ikan? Sabar. Kerana kita nak tengok siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini. Kalau nak tahu, jom tengok profil guru hari ini. Sebelum kita nak jemput guru yang akan mengajar kita kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini, iaitu Cikgu Saundra Devi. Apa khabar Cikgu? Hai, khabar baik. Sihat ke? Itu dia cikgu kita Saundra Devi yang sentiasa ceria selaku juru bahasa isyarat kita kali ini. Inilah guru yang saya pasti anda pun dah tahu dah kan, dah tengok dah profilnya siapa. Kita ada Cikgu Nur Syafiqah. Apa khabar Cikgu Syafiqah? Alhamdulillah baik. Akmal? Saya sihat cikgu, tapi saya ada masalah lah cikgu. Saya pening kepala daripada tadi memikirkan kenapalah tak ada ikan dekat tumbuhan ni kan. Tapi sebelum tu juga cikgu, katanya kita juga akan bersama dengan 4 orang anak murid. Siapakah mereka cikgu? Ya, benar. Okey, anak-anak murid yang bersama dengan kita pada hari ini, saya perkenalkan dari Sekolah Kebangsaan Kompleks UDA Johor Bahru. Okey, lambaikan pada kamera. Okey, murid Damia Husna binti Halimi. Okey. Dan Muhammad Irfan bin Elmi Sofian. Hai. Okey, seterusnya dari Sekolah Kebangsaan Bandar UDA 2, turut dari Johor Bahru, Johor. Dipersilakan Amirul Amza bin Muhammad Raizan dan Ahmad Zarif bin Ahmad Syahir. Itu dia murid-murid akan bersama dengan saya dan juga murid kat rumah tu cikgu kan, yang sedang menyaksikan tahap 1 di dalam mata pelajaran bahasa Melayu kali ini. Cikgu, kenapa cikgu? Kenapa tumbuhan ni boleh ada ikan, yang ni tidak boleh ada ikan kat dalamnya? Apa bab yang kita nak belajar kali ni cikgu? Okey, baiklah. Sebenarnya Akmal, ikan yang berada dalam akuarium yang Akmal nampak sebentar tadi, berserta dengan tanaman, kita kenal dia sebagai aquaponik. Cuba sebut aquaponik. Aquaponik. Ya, merupakan gabungan antara hidroponik, iaitu tanaman. Akmal nampak tak ada tanaman dekat atas akuarium? Betul. Okey, betul. Dan gabungan ternakan, iaitu ikan berwarna-warni. Betul tu cikgu. Okey, dan di sebelah kiri kita, merupakan tanaman hidroponik. Oh, yang ini? Ya. Dan cuba Aiman teka persamaan antara kedua-duanya. Apa yang saya teka apa persamaan cikgu Ya. Dua-duanya boleh hidup di dalam air lah kot cikgu. Betul. Oh, betul. Air itu ialah kata kuncinya. Kedua-duanya menggunakan air dan tanaman tanpa tanah. Jadi bab yang kita nak belajar kali ini adalah aquaponik atau hidroponik. Betul. Sebenarnya kita nak fokuskan kepada kemahiran menulis, iaitu murid membuat banding beza antara tanaman aquaponik dan hidroponik. Okey. Jadi kita boleh mulakan kelas cikgu? Boleh. Okey, mari kita. Silakan cikgu.
Baiklah, tajuk kita pada hari ini aquaponik atau hidroponik. Fokus kepada kemahiran menulis untuk kita membuat banding beza. Okey, baiklah Akmal. Bagaimana kita ingin membuat banding beza? Sebenarnya kita perhatikan apa ciri-ciri yang sama atau ciri-ciri yang berbeza. Oh. Ya, Akmal. Kalau Akmal perhatikan antara aquaponik dan hidroponik, Akmal akan dapat kenal pasti terdapat beberapa ciri-ciri yang kita boleh buat perbandingan sama ada yang sama ataupun yang berbeza. Sebagai contoh Akmal, cuba Akmal lihat ada tak ciri-ciri warna antara aquaponik dan hidroponik? Ada, cikgu. Ya, okey. Boleh sebutkan apa warna yang Akmal nampak? Di aquaponik, apa yang saya dapat lihat, warna tumbuhan dia ada warna macam kuning-kuning sikit, ada warna putih-putih sikit. Berbanding dengan hidroponik ni, semua hijau, cikgu. Betul Akmal. Selain dari warna, kita juga boleh buat perbandingan antara jenis pokok, tempat dan seterusnya alatan yang digunakan. Ada di antara ciri-ciri ini mungkin sama atau mungkin juga berbeza. Itulah dia orang kata ciri-ciri yang terdapat di aquaponik dan juga hidroponik. Betul, cikgu? Betul. Dan sebenarnya Akmal, ada cara yang lebih mudah bagaimana kita ingin membuat perbandingan antara ciri-ciri yang sama dan ciri-ciri yang berbeza. Macam mana tu, cikgu? Kita akan tahu selepas ini. Yap, kalau nak tahu, kita berhenti dulu. Anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam tahap 1. Oh, jenis warna. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan tahap 1 bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Syafiqah. Cikgu, saya nak tahulah cikgu perbandingan antara aquaponik dengan hidroponik ni, cikgu. Boleh kita sambung ke, cikgu? Boleh Akmal. Sebentar tadi cikgu ada katakan ada cara yang lebih mudah untuk kita buat perbandingan. Akmal Betul. ingat lagi tak? Warna, jenis, alatan yang digunakan. Banyak lagi lah, cikgu. Betul. Itu kita memerhati dan kita membuat catatan dalam senarai semak. Okey, cara yang terbaik sebenarnya kita menggunakan jadual perbandingan. Okey. Kalau Akmal perhatikan, jadual perbandingan ini dia lebih tersusun. Betul. Lebih sistematik. Okey, jadi di hadapan paparan ini ada dua gambar. Betul. Iaitu gambar A dan gambar B. Okey, baiklah. Kita perlu membanding beza ciri-ciri yang sama. Ingat ya, banding beza ciri-ciri yang sama ataupun ciri-ciri yang berbeza. Okey, jadi mari kita lakukan aktiviti bersama murid-murid kita. Boleh, cikgu. Okey. Akmal, di hadapan cikgu ini ada carta ganjaran, tapi kita namakan dia sebagai carta anak pokok saya. Wah, inilah dia yang mana ada nama Zarif, Damia, Irfan dan juga Amirul. Betul, cikgu? Betul. Okey, baiklah. Untuk aktiviti banding beza jadual perbandingan. Okey, kita mahu anak murid kita lengkapkan jadual jenis tanaman dan haiwan. Okey, boleh, cikgu. Jadi kita tanya mereka ke? Betul. Kita mulakan dengan Zarif. Okey, Zarif. Okey, cuba Zarif banding beza antara tanaman gambar A dan gambar B. Okay, apa ciri-ciri yang kita boleh banding bezakan? Silakan, Zarif. Tulis pada kad yang cikgu berikan dan baca kad yang Zarif dah tulis tersebut. Okey.
Saya pasti murid-murid juga pun ingin bersama-sama turut serta cikgu kan untuk membuat bandingan di antara gambar A itu dan juga gambar B dari segi jenis tanaman dan juga haiwan. Jadi adakah adik Zarif kita sudah bersedia untuk menjawab? Kalau sudah bersedia, adik Zarif boleh onkan mic dan jawab bagi soalan ini. Silakan adik Zarif. Ya Zarif, apakah jenis tanaman antara gambar A dan gambar B? Sama ada persamaan atau perbezaan? Betul tu. Nampaknya keempat-empat adik kita dalam talian tu bertungkus lumus cikgu untuk menulis jawapan. Ya, betul Akmal. Kemahiran menulis, murid perlu tahu cara untuk menulis maklumat dengan tepat. Betul tu. Okey. Jadi kita tanya kepada adik Zarif dulu. Betul cikgu? Betul. Okey. Adik Zarif, adakah anda sudah bersedia untuk menjawab soalan ini? Apakah perbezaannya di antara gambar A dan juga gambar B? Kalau dah, silakan jawab soalan ini. Ui, suspend pula. Okey, bolehkah adik Zarif? Ataupun mungkin ada adik-adik yang lain dah bersedia untuk menjawab? Persamaan dia adalah jenis tanaman sayur-sayuran. Betul. Jenis tanaman sayur-sayuran. Akmal, kalau kita perhatikan antara gambar A dan gambar B, kita boleh lihat tanamannya ialah tanaman hijau. Okey, mungkin betul. hijau, biasanya hijau ialah tanaman jenis sayur-sayuran. Okey, kita boleh beri satu anak pokok untuk Zarif. Tanya diucapkan kepada adik Zarif yang telah mendapat satu anak pokok. Okey. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya boleh cikgu? Betul, soalan seterusnya. Cuba buat perbandingan antara gambar A dan gambar B dari segi haiwan. Okey, cuba perhatikan. Ada tak wujud haiwan dalam gambar A atau gambar B? Okey. Siapa nak cuba? Boleh buka mikrofon dan sila bacakan kad yang kamu tulis. Ya, dan kalau boleh angkat tangan dulu. Okey. Siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan dulu. Adik Damia ke? Ya, betul Damia. ke Abang Akmal sebut? Okey, silakan adik Damia kita. Gambar A, gambar ikan dan gambar B juga gambar ikan cikgu. Tahniah, betul. Gambar A ada gambar ikan dan gambar B juga ada gambar ikan. Jadi samalah. Betul, sama. Betul Akmal. Jadi untuk jadual perbandingan yang pertama ini sebenarnya kita dapat melihat ciri-ciri yang sama. Antara kalau tadi yang gambar A tadi tanaman apa? Akmal, aquaponik. Sebab ada akuarium. Itu kata kunci yang kita perlu ingat. Dan gambar B pun sama, tanaman aquaponik dan sama iaitu ada gambar ikan. Gambar ikan. Jadi kita berikan satu anak pokok kepada adik Damia kita. Terbaiklah adik Damia. Okey. Kita pergi kepada gambar yang seterusnya. Boleh. Wah, ini dia. Kalau kita tengok cikgu kan, gambar A dan juga gambar B. Okey. Baiklah, kita terus membuat perbandingan ya, murid-murid. Okay, kita mulakan dengan jenis tanaman untuk gambar A dan gambar B. Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Okey, itu dia. Adik Irfan kita. Silakan adik Irfan. Gambar A buah-buahan dan gambar B sayur-sayuran cikgu. Betul. Satu anak pokok untuk Irfan. Okey, seterusnya untuk gambar A dan B. Mencirikan tentang haiwan. Ada tak haiwan dekat dalam gambar tersebut? Yang ini kita nak berikan kepada Amirul ke cikgu untuk menjawab? Betul, tepat sekali. Okey, silakan adik Amirul kita. Okey. Haiman Amirul ada nampak ke haiwan dekat dalam gambar tersebut? Ada nampak kucing ke? Ataupun mungkin ada semut? Tajam mata cikgu boleh nampak semut kat gambar tu Okey, adik Amirul ada nampak Amirul, haiwan apa ke? Jawapannya? Tak ada cikgu.
Ya, tiada. Jadi, okey, satu anak pokok untuk Amirul. Wah, nampaknya cikgu keempat-empat anak murid kita dah dapat dah satu anak pokok ni cikgu, yang mana mereka ini memberikan tumpuan sepenuhnya, betul? Betul. Okey, jadi boleh kita bertanya dengan murid-murid kita? Boleh, cikgu. Mudah atau susah apabila kita membuat banding beza menggunakan jadual? Okey, boleh tak cikgu nak tanya kepada Zarif? Okey, Zarif, mudah atau sukar sekiranya kita menciri atau membanding bezakan mengikut jadual? Silakan Saya Adik rasa Zarif. mudah menggunakan jadual pembandingan ini, cikgu. Oh, Rasa tahniah, mudah. mudah. Betul Akmal, daripada sekiranya kita menulis menggunakan senarai semak. Jadi senarai semak itu jadi lebih panjang. Jadi kita Betul. tidak tahu kategori antara kategori A ataupun kategori B. Tetapi sekiranya kita menggunakan jadual, kita boleh mendapatkan maklumat pada masa yang sama. Kita boleh membuat perbandingan, banding beza antara ciri-ciri yang sama dan ciri-ciri yang berbeza. Dan saya pasti ini juga tidak akan mengelirukan adik-adik kita kan? Betul. Apabila menjawab di dalam peperiksaan nanti, betul kan cikgu? Ya, betul. Jadi nampak tak, kesemua adik-adik kita ni pun telah berjaya mendapat satu anak pokok cikgu. Ya, Ya, persaingan yang sengit. Tetapi sihat persaingannya. Betul tu, inilah dia. Okey cikgu, kita nak berhenti rehat dulu boleh? Boleh. Akmal nak tahu ada pengurusan grafik yang paling mudah. Selepas ini cikgu akan kongsikan. Okey, inilah betul cikgu yang mana tadi adik-adik kita pun dapat menjawab untuk di dalam pentaksiran. Okey, kita nak berhenti rehat. Semuanya selepas ini kita akan kembali dalam tahap 1. Wah, 1. Ini berapa? Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan tahap 1 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita. Cikgu, saya nak mereka dapatkan lagi anak pokok ni cikgu. Macam mana cikgu? Okey, kita ke aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti sebentar tadi saya dah katakan sebenarnya ada jadual pengurusan grafik yang paling mudah untuk kita buat perbandingan. Dalam jadual grafik tu kita boleh nampak apa yang sama, apa yang berbeza dalam satu peta. Akmal nak tahu tak apa nama peta itu? Peta minda? Betul, hampir tepat. Tapi sebenarnya peta itu ialah peta aiting, peta buih berganda. Macam mana tu cikgu? Boleh kita tengok? Boleh, tapi sebentar lagi. Okey. Cikgu nak murid-murid cikgu tolong bacakan petikan dahulu. Okey, jom kita tengok dulu petikan yang bakal dibaca oleh adik-adik kita ni. Boleh kita tengok cikgu? Boleh. Okey, jom kita tengok apa petikan yang bakal dibaca oleh adik-adik kita ni. Hui, seronok ni kan. Kita baca bersama-sama, belajar pun sama-sama. Saya rasa ni mesti adik Zarif dulu akan bacakan ni. Tak tahulah kalau bukan adik Zarif, mungkin adik Damia. Okey, jom cikgu. Kita tengok petikan. Boleh ke kita? Okey, mari. Yang ini kan cikgu? Ya, tepat sekali. Okey, jom. Kita minta sebab adik Zarif dulu ke? Boleh. Siapa yang nak bacakan petikan, kita minta mereka angkat tangan. Kita nak tengok keberanian mereka membacakan petikan. Ramai nak angkat tangan. Cikgu, cikgu pilihlah. Okey, baiklah. Cikgu pilih Damia. Okey, silakan. Adik Damia kita. Petikan tentang tanaman aquaponik. Tanaman aquaponik. Kaedah ini tidak menggunakan tanah. Aquaponik ada ikan dan tanaman. Contoh tanaman yang sesuai ialah sayur sawi dan bayam. Kita boleh mendapatkan dua jenis makanan serentak. Tanaman aquaponik tumbuh perlahan kerana bergantung pada nutrien ikan. Tahniah. Aku
Alamak, kita boleh bagi satu anak pokok untuk Ya, Damia. cikgu. Saya Baca. rasa Damia ni bakal menjadi ketua pengawas satu hari nanti ni. Betul, boleh dipertimbangkan. Okey. Jadi adik Damia dapat satu anak pokok. Okey, seterusnya Okey. untuk petikan taman hidroponik. Okey. Siapa nak cuba untuk baca? 1, 2, 3, angkat tangan. Okey, kita minta Irfan yang bacakan. Silakan Irfan. Tanaman hidroponik. Kaedah tanaman ini menggunakan air dan tidak memerlukan tanah. Hidroponik hanya ada tanaman sahaja. Tanaman yang sesuai ialah sayur. Hidroponik menghasilkan satu jenis makanan sahaja. Pokok tumbuh dengan cepatnya kerana ada nutrien yang mencukupi. Tahniah Wah. kepada Irfan. Saya pasti dia pun nak jadi ketua pengawas pusat sumber sebab banyak buku kat belakang dia. Boleh baca untuk tambahkan ilmu pengetahuan. Boleh beri satu anak pokok Okey. untuk Irfan. Okey, baiklah murid-murid. Okey. Selepas kita membaca kedua-dua petikan ini, Aha. kita akan membuat banding beza. Okey, tetapi Akmal, Ya. sekiranya kita membuat banding beza hanya menggunakan petikan, Akmal rasa senang atau susah? Susah cikgu sebab dia akan mengelirukan murid-murid. Betul. Jadi, inilah dia cikgu nak tunjukkan peta buih berganda. Okey, baiklah Akmal dan murid-murid serta penonton di rumah. Kalau kamu perhatikan peta buih berganda ini, yang berada di bahagian tengah itu ialah persamaan antara tanaman aquaponik dan tanaman hidroponik. Betul. Dan masing-masing di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan merupakan maklumat yang berkaitan sama ada berkaitan dengan tanaman hidroponik atau tanaman aquaponik. Betul tu, cikgu. Okey, baiklah. Sebentar tadi murid-murid telah membaca petikan kan? Okey. Baiklah, sekarang cikgu minta kamu lengkapkan peta buih dan seterusnya kita akan buat perbincangan. Okey, jadi kita nak minta siapa cikgu? Saya pasti murid-murid pun dah bersedia untuk menyelesaikan peta buih berganda ini. Cikgu, kita tengok Zarif baru satu anak pokok dan juga Amir pun satu anak pokok. Saya pasti Zarif nak jawab bagi peta buih berganda ni. Betul tak Zarif? Yakin. Zarif yakin. Zarif yakin untuk menjawab. Okay. Zarif, persilakan untuk nyatakan persamaan antara tanaman aquaponik dan tanaman hidroponik. Silakan Zarif. Okey. Boleh ke Zarif? Persamaannya tidak menggunakan tanah dan menumbuhkan sayur-sayuran. Betul tak? Tetapi kita nak lihat yang Zarif telah tulis jawapan pada peta buih berganda. Boleh tak Zarif tunjukkan jawapan yang telah Zarif tulis? Yang itu. Ya. Wah. Okey, adik Zarif baca yang itu. Peta buih berganda dekat tanaman aquaponik dulu. Daripada atas sampai bawah. Betul cikgu? Betul, persamaannya sahaja. Ya, silakan. Ada ikan dan tanaman. Okey. Nombor 2. Hasil dua jenis makanan. Yang terakhir. Pokok tumbuh perlahan. Kita boleh berikan satu anak pokok untuk Zarif. Okey, itulah dia cikgu kan di tanaman aquaponik. Tapi kalau tanaman hidroponik pula cikgu, masih tertinggal lagi 3 peta buih kat situ kan? Betul. Okey. Mungkin kita boleh beri peluang kepada Amirul untuk bacakan maklumat tentang tanaman hidroponik. Silakan adik Amirul kita. Hanya ada tanaman. Okey. Menghasilkan satu jenis makanan sahaja. Yang terakhir. Pokok tumbuh cepat.
Pokok tumbuh cepat di tanaman hidroponik lah, kata adik Miro kita. Betul Akmal. Kenapa tanaman hidroponik pokoknya tumbuh lebih cepat? Kerana tanaman hidroponik menerima nutrien secara terus. Okey, berbanding dengan tanaman aquaponik memerlukan proses melalui saliran air yang ada ikan. Nutrien jadi daripada ikan. Dengan itu cikgu, adik Miro mendapat satu anak pokok. Bagus. Okey. Ya, jadi nampak tak dekat sini cikgu, murid-murid kita dah dapat semua ni 2 anak pokok kan cikgu? Ya, betul. Tepat sekali. Jadi, bermaksud murid-murid kita sudah tahu cara untuk membuat perbandingan antara ciri-ciri yang sama dan ciri-ciri yang berbeza okey, berdasarkan tajuk pada hari ini iaitu tanaman aquaponik dan hidroponik. Okey, jadi sebenarnya ciri-ciri yang paling ketara yang membezakan antara kedua-dua jenis tanaman ini ialah tanaman aquaponik, okey, ada akuarium, ada ikan dan ada tanaman hidroponik. Manakala tanaman hidroponik hanya ada hidroponik sahaja, Akmal. Betul tu cikgu. Itulah rumusan yang telah baru saja cikgu sampaikan tadi mengenai tanaman aquaponik dan juga hidroponik. Cikgu, dari segi pentaksaian keseluruhan oleh murid-murid kita ni, bagaimanakah cikgu? Silakan. Okey, baiklah. Murid-murid kita telah berjaya membuat banding beza antara tanaman aquaponik dan tanaman hidroponik menggunakan yang pertama tadi, jadual perbandingan. Betul. Dan yang kedua ialah peta buih berganda. Maka sudah tentu mereka mencapai objektif pembelajaran pada hari ini. Ya, adik-adik, beri tepukan kepada anda. Tahniah diucapkan kepada adik Zarif, Damia, Irfan dan juga Amirul. Cikgu, kalau murid-murid ataupun guru-guru kan nak buat bahan rujukan dekat portal mana cikgu? Kita boleh layari portal Delima. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cikgu Syafika. Terima kasih, di atas Akmal. ilmu tersebut mengenai tanaman aquaponik versus tanaman hidroponik. Dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Saundra Devi. Okeylah, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Ingat tahu adik-adik, belajar rajin-rajin, okey? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.